Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Muhammad Syarafi bin Muhammad Saleh 2191081. Hari ini akan menerangkan tentang satu topik berkaitan dengan apa dia affidavit dan juga fungsi affidavit itu sendiri di mahkamah syariah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, yang pertamanya perlu diketahui secara mudah fahamnya, affidavit ini adalah satu dokumen yang dibuat secara bertulis dan perlulah diangkat ataupun diikrarkan di mahkamah, yang mana kita merujuk kepada Seksyen 112 Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tahun 1998 yang menerangkan tentang mana-mana dokumen bertulis dalam mana-mana prosiding di mahkamah hendaklah dibuat dengan sumpah di wilayah-wilayah persekutuan di hadapan mana-mana hakim syar'i atau pendaftar. Kalau di negeri lain di Malaysia, di hadapan hakim syar'i atau pendaftar mengikut kehendak kes. Okey, maksudnya sekarang ni kalau kita nak buat affidavit bagi salah satu kes, perlu dibuat di hadapan hakim syar'i ataupun pendaftar, yang mana kita boleh rujuk di dalam Arahan Amalan nombor 6 tahun 2002, yang mana dalam Arahan Amalan itu sendiri disebut bersetuju untuk dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung lafaz wakalah, ikrar dan affidavit. Kita key point di situ ialah affidavit. Boleh dibacakan di hadapan hakim, pendaftar, pegawai suluh, penolong pendaftar atau mana-mana orang yang diturunkan kuasa berhubung dengannya. Yang mana arahan amalan ni kita boleh lihat di tahun 2002 punya arahan amalan lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut bentuk affidavit, macam mana kita nak tahu bentuk affidavit itu sendiri? Kalau mengikut kepada Seksyen 113 enakmen yang sama ataupun akta yang sama, bentuk affidavit ini dalam ditafsirkan ataupun dapat dilihat dalam borang MS26. Dalam MS26 tu affidavit itu ditulis mengikut format yang telah disediakan dalam Akta Tata Cara Mal. Okey, dalam Seksyen 114 yang mana akta yang sama juga menjelaskan berkenaan salinan dokumen dan dilampirkan kepada affidavit. Maknanya ini adalah pengenal pastian exhibit. Apa-apa dokumen yang hendak dilampirkan bersama dengan affidavit hendaklah dilampirkan sebagai exhibit, pengenal pastian exhibit, dan diangkat sumpah juga ataupun diikrarkan juga, dan perakuan tu hendaklah ditulis melalui borang MS26 dalam Akta Tata Cara Mal. Sama saja. Itu dalam Seksyen 114. Yang mana kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, dalam Seksyen 115 akta yang sama juga menerangkan mahkamah boleh mengikut budi bicaranya menolak mana-mana affidavit yang kandungannya sukar untuk dibaca atau difahami, atau yang mengandungi apa-apa tulisan pada baris pengubahan atau pemadaman atau apa kecacatan. Maksudnya dalam Seksyen 115 ni sendiri bagi tahu mahkamah ataupun hakim syar'i mempunyai bidang kuasa untuk menolak affidavit tersebut sekiranya penulisan affidavit tersebut tidak memenuhi kehendak seperti mana yang dinyatakan dalam format yang telah disediakan dalam Akta Tata Cara Mal. Baik, kalau kita lihat kepada Seksyen 106 Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ataupun akta yang samalah. Okey, disebut berkenaan dengan pindaan. Maknanya sekiranya affidavit tersebut perlu kepada satu pindaan atau perlu kepada pengubahan. Jadinya sekiranya affidavit yang telah difailkan tidak boleh dipinda kecuali bagi maksud untuk membetulkan apa-apa kecacatan bentuk atau kesilapan penulisan. Maknanya kalau dah difailkan tak boleh nak dipindalah sesuka hati. Okey, jadi pindaan ini hendaklah dibuat melalui affidavit pembetulan dan hendak difailkan sebelum perbicaraan. Jangan failkan semasa perbicaraan, nanti ditolak oleh pihak hakim lah. So kalau kata ada satu affidavit tambahan, okay, perlu juga difailkan sebelum perbicaraan. Ni berkaitan dengan pindaan lah, bawah Seksyen 116. Manakala dalam Seksyen 117 enakmen akta yang sama memperuntukkan ataupun menjelaskan berkenaan dengan proses untuk memfailkan affidavit. Mana tiada affidavit boleh difailkan selepas perbicaraan, dimulakan kecuali dengan kebenaran mahkamah. Maksudnya kalau kata tuan-tuan dan puan-puan nak failkan juga affidavit tersebut selepas perbicaraan dah mula, maknanya perbicaraan dah start, baru nak failkan affidavit, kena minta izin dulu daripada pihak mahkamah. Kalau pihak mahkamah benarkan, baru boleh buat pemfailan tersebut. Kalau mahkamah tak benarkan, tak boleh nak failkan sesuka hati. Okey, maksudnya kalau kata mahkamah tak benarkan,
kita tak boleh suka hati untuk filekan, melainkan dengan izin lah. Maknanya kalau mahkamah dah benarkan baru boleh. Baik, yang seterusnya, kalau kita tengok kepada Seksyen 118, Akta yang sama juga memberitahu ataupun menjelaskan tentang pemeriksaan balas ataupun cross examining, yang mana mana-mana pihak ataupun siapa-siapalah, pihak lawan ataupun pihak pemohon yang berhasrat untuk mempertikaikan ataupun nak argue fakta tersebut yang telah difilekan ataupun yang telah diserahkan kepada pihak lawan ataupun yang telah diserah kepada semasa perbicaraan tu lah, ataupun sebelum bicara, dia kena nyatakan hasrat tu. Maknanya untuk memeriksa balas, kena bagi tahu pada pihak mahkamah, kata kami nak buat soal balas, kami nak buat cross exam kepada pihak lawan. So kalau kata pihak mahkamah benarkan, baru boleh buat cross tu lah. Kalau kata tak dibenarkan, makanya tidak boleh. Dia sebenarnya atas bergantung kepada pihak mahkamah. Okay? Mahkamah hendaklah dalam kecuali dalam hal keadaan khas menolak atau tidak mengambil kira affidavit tersebut. Maknanya kalau tidak ada sebarang respon daripada pihak sebelah sana, makanya mahkamah bolehlah menolak, kan. Okay, lepas tu perlu diketahui juga, affidavit ini dia ada dua jenis. Yang pertama, affidavit penyampaian ataupun affidavit yang bila satu serahan itu telah sempurna. Yang kedua ni affidavit tanpa penyampaian ataupun affidavit yang tidak sempurna. Okay, dari sudut affidavit penyampaian ni, bila kita buat serahan satu-satu dokumen, baik saman, baik permohonan ataupun baik sepina dan sebagainya, pihak satu lagi ataupun pihak yang kita menyerahkan dokumen tersebut telah menerima dokumen dengan sempurna. Dia telah menerima dengan betul. Dia sign di kita punya dokumen penerimaan. So kita akan buat satu affidavit penyampaian. Maknanya affidavit itu menyatakan dokumen tersebut telah selamat disempurnakan. Tapi kalau satu lagi affidavit tanpa penyampaian, maksudnya bila kita buat serahan dokumen berkaitan apa-apa dokumen yang kita nak filekan, dokumen kita serahkan kepada pihak lawan, saman, permohonan, sepina dan sebagainya, tapi pihak lawan enggan menerima ataupun tidak ada di tempat kejadian ataupun tidak diketahui di mana keberadaan dia, so kita akan buat satu affidavit penyampaian tanpa serahan. Maknanya penyempurnaan itu tidak sempurna lah. Jadi bila dokumen tersebut, kedua dokumen ini dah diikrarkan di mahkamah, jadi yang lebih memberikan bonus ataupun kelebihan pastinya affidavit penyampaian. Maknanya affidavit penyampaian itu menunjukkan bahawa pihak-pihak sudah boleh meneruskan perbicaraan walaupun tanpa kehadiran pihak sebelah sana. Namun begitu, kalau affidavit tanpa serahan, dia perlu melalui satu lagi proses yang sedikit panjang, iaitu proses untuk penyampaian ataupun serahan secara periklanan ataupun tampalan. Yang mana bila sudah selesai prosiding tersebut, barulah kesemua proses perbicaraan penuh boleh dijalankan, dan barulah mahkamah boleh mendengar kes itu tanpa melanggar sebarang prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah ataupun pihak enakma lah, dalam sebagaimana dinyatakan dalam Akta Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan tahun 1998. Jadi, sebagai contoh, kita boleh lihat dalam satu kes, contoh kes yang saya boleh bawakan lah, berkaitan dengan kes Hadana, yang mana kes ini saya perlu rahsiakan dia punya identiti pihak-pihak. Kita namakan sebagai pihak A dan pihak B, ataupun pihak ataupun kita katakan sebagai pihak, nama puan ni adalah puan NA dan nama bekas suami ni adalah tuan Encik MA. Okey. Kes ini kes melibatkan Hadana ataupun hak penjagaan penuh anak, yang mana satu serahan dokumen saman telah pun dibuat kepada pihak MA ataupun Encik MA ni, dan dokumen saman tersebut telah pun diterima oleh pihak Encik MA. Namun begitu, pihak kita sebagai peguam, kita masih lagi memberikan ruang kepada pihak MA ataupun pihak Encik MA itu untuk membuat pembelaan diri, dan namun tidak ada respon, maknanya tidak ada sebarang maklum balas daripada pihak Encik MA, menyebabkan kes itu kami jalankan ataupun kita teruskan perbicaraan tanpa kehadiran pihak Encik MA. Jadi kes itu boleh didengar selepas kita ada bukti affidavit penyampaian itu telah sempurna, yang mana pihak Encik MA telah sign sendiri dokumen tersebut menunjukkan berlakunya penerimaan dokumen saman itu secara sah, bukan melalui wakil,
bukan melalui tampalan, tapi Encik MA sendiri yang turunkan tanda tangan menandakan dia sudah terima dan dia sudah baca dokumen tersebut, tapi dia sengaja ataupun enggan untuk hadir ke mahkamah dan membiarkan kes itu berjalan tanpa kehadiran dia. Jadi saya rasa itu adalah satu contoh kes yang boleh diguna pakai untuk menunjukkan bahawa penyampaian tersebut bila telah sempurna ataupun telah diserahkan secara sempurna, maka kes itu boleh dijalankan tanpa kehadiran pihak sebelah sana. Ada satu kes lagi berkaitan dengan tuntutan harta pencarian, yang mana kes ini dokumen tersebut tidak percaya disempurnakan, iaitu tidak percaya sampailah kepada pihak yang kita mohon atau pihak yang kita tuntut, menyebabkan kita terpaksa membuat satu penyampaian ganti ataupun penyampaian dokumen secara gantian melalui kaedah tampalan. Yang mana pihak bila melalui kaedah tampalan ini, maknanya dokumen tersebut kita tampal di hadapan rumah pihak lawan, kemudian ianya sudah mencukupi melalui kaedah yang telah dinyatakan dalam kita punya akta undang-undang kita, yang menyebabkan kes tersebut juga boleh dijalankan tanpa kehadiran pihak sebelah sana. Sebab selepas mengambil kira dokumen tersebut telah pun ditampal dan memenuhi kaedah ataupun tata cara yang dinyatakan dalam Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Wilayah Wilayah Persekutuan tahun 1998. So saya rasa dua kes itu adalah contoh untuk bagaimana tuan-tuan dan puan-puan untuk faham apa perbezaan di antara affidavit penyampaian dan perbezaan di antara affidavit tanpa penyampaian. Tanpa penyampaian ni senang cerita, dia tidak berjaya diserahkan secara kediri. Dia mungkin diserahkan kepada wakil dia ataupun memang dia tidak ada langsung di alamat tersebut, menyebabkan terpaksa buat prosiding yang berikutnya. Okey, saya rasa setakat itu sahaja penerangan saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.